Yang pertama kali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan kehendaknya dan izinnya dapat kita bertemu pada pagi ini sempena dengan sambutan Jubili Intan yang ke-60 tahun. Mudah-mudahan sama-sama kita mengharapkan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai memulakan kitab ini, itulah kita hadiah Fatihah kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in sampailah ke akhir zaman. Dan kita hadiah Fatihah kepada Tuan Guru kita, Tuan Guru kita Haji Masudi, yang menterjemahkan kitab ini. Juga pengarangnya asalnya itu adalah Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Dan segala pengikut-pengikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kitab ini. Kata rahimahullahu ta'ala, iaitulah Fatihul Haqq Muqaddimatun. Kata tubuh kita itulah muqaddimatun, muqaddimatun, hadhihi muqaddimatun, ini adalah satu muqaddimah. Muqaddimah kita panggil pendahuluan kitab, permulaan kitab. Biasalah kita sedia maklum makna muqaddimah. Tak apalah, kita masuk dengan kata-kata untuk guru kita, iaitulah Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makna masalah mungkin kita tak terjemah makna, mungkin kita sudah faham makna dia. Walau macam mana pun kita terjemah agak sikit-sikit. Alhamdulillah, bermula segala puji-puji itu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji-puji itu, segala sebutan-sebutan yang baik itu mustahak atau pemilik bagi Allah semata-mata. Puji mana? Ialah puji-puji yang empat tu. Kita dia maklumlah. Alif lam yang ada fa alhamdulillah, alif lam jenis. Puji yang empat tu. Dia maklum. Puji Allah bagi Allah. Tak apalah. Puji baharu bagi Allah. Tak apalah. Puji Allah bagi baharu. Puji baharu bagi baharu. Semuanya kita panggil terpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun puji-puji itu puji baharu bagi baharu, puji Allah bagi baharu, sedangkan baharu tidak ada apa sesuatu. Puji Allah bagi Allah, layak Allah bersifat dengan menerima kepujian. Kita bagi puji bagi baharu bagi Allah, memang layak Allah menerima puji. Puji baharu bagi baharu, itu masalah sikit. Puji Allah bagi baharu, walau macam mana pun puji-puji itu, puji empat tadi ni milik mustahak bagi Allah semata-mata. Sebab apa? Sebab semua puji-puji tadi ni pada diri pekerjaannya, iaitulah terpulang pada Allah semata-mata. Terpulang pada Allah semata-mata. Walaupun zahirnya
puji baharu bagi baharu. Pada zahir tadi ni, hakikatnya pada diri pekerjaannya iaitulah bagi Allah semata-mata. Sebab Allah lah yang memberi nikmat yang hakikinya. Nikmat yang sebenarnya nikmat ialah Allah, yang memberi nikmat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan yang tunggal pada segala perbuatannya, sebagai tunggal yang hakiki. Sebab Allah saja yang memperbuatkan sesuatu, Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Tak ada yang lain. Yang dikatakan qul huwallahu ahad, itu sa pada perbuatannya, sa pada zatnya, sa pada sifatnya. Anal haqqa ta'ala huwal munfaridu bil af'al kulliha tafarudan haqiqiyan. Kata Imam Ghazali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang tunggal dengan perbuatan, dengan mengadakan perbuatan, tidak ada yang lain sekali-kali. Tafarrudan haqiqiyan, bagi tunggal yang sejati. Wal mustawjibu lil hamdi wahdah. Dan Allah Ta'ala jua yang mustahak menerima puji, padahalnya tunggal semata-mata Allah tadi. Sebab apa? Sebab tidak ada kongsi bagi seseorang pada perbuatannya. Tak ada kongsi. Yang kita kata apa? Qul huwallahu ahad, al-tussa. Tidak ada perbuatan bagi yang lain sekali-kali. Seperti mana tidak ada kongsi pada menulis, macam pen tu, serta dengan orang yang menulis. Tulis buku, tulis apa tu, layak terima puji itu bagi orang menulis semata-mata, tak ada kongsi dengan orang lain. Tak kongsi dengan orang lain. Tulis buku, tulis kitab, layak puji di segi zahirnya bagi orang yang menulis. Dia tak layak puji bagi orang lain, sebab tulisan tu hasil daripada orang yang menulis, tak ada kongsi dengan yang lain sekali-kali. Sama juga semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada perbuatan bagi yang lain sekali-kali. Sebab itu mustahak puji bagi Allah semata-mata, tak layak bagi yang lain sekali-kali, tak ada apa pun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan perbuatan kamu. Allah semua. Di manusia terlindung dengan diri kita panggil, dengan diri sendiri. Baiklah. Itu nama dia, ringkasnya. Segala puji-puji itu bagi Allah, mustahak dan milik bagi Allah semata-mata. Allah mana? Allah Rabbil Alamin, yang mendidik, yang menjadi seluruh alam ini. Alam apa dia? Kullu ma siwallah, tiap-tiap yang lain pada Allah namanya alam. Apa dia alam? Tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam, tiap-tiap yang lain pada Allah, kesemua namanya alam. Kalau tidak ada jagaan Allah, pasti hancur dengan tiba-tiba. Kata Syekh Ibn Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, alaula tarbiyatuhu iyyaha
wa imdaduhu laha tarfata ain lana fiyal alam dafa'atan wahidah. Dafa'ah, kata sabit jagaan Allah tiap-tiap seluruh alam ini, tak sabit bantuan Allah tiap-tiap pada alam, bantuan Allah tiap, kata sabit bantuan Allah bagi tiap-tiap alam ini, walaupun sekelip mata, lafaniyal alam dafa'ah, pasti binasalah alam itu dengan sekelip mata, sepintas lalu. Maksudnya kita sekarang dalam jagaan Allah, tiap-tiap nafas dalam jagaan Allah, peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tu. Baiklah. Wassalatu wassalamu, wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat Allah, nikmat Allah yang disertaikan dengan kebesaran, wassalam, dan kesejahteraan Allah, dan kesejahteraan ataupun pujian yang cantik, yang indah, ataupun salam dengan makna memberikan akan keamanan, memberikan keselamatan di atas penghulu kita, di atas mulia-mulia Rasul, di atas mulia-mulia Rasul. Jadi makna kata musannif pohon pada Allah, semoga Allah memberikan akan rahmat, memberikan rahmat dan memberikan akan keamanan di atas semulia-mulia Rasul. Aman daripada apa tu? Aman daripada huru-hara kiamat. Aman daripada huru-hara kiamat. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana huru-hara yang kuat, Nabi Muhammad bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi terlupa ketika tu, terlupa dirinya takkan kena neraka sekali-kali. Sebab tu kita setengah ulama kata takut bukan takut azab, takut kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tu Maha kuasa, Maha perkasa. Sebab itulah ulama kata minta aman itu sebab Nabi takut nisbah, takut pihak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu minta Allah berikan keamanan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ni. Bermacam-macam makna salam tadi. Ada makna salam dengan makna memberi kehormatan yang tinggi, ada salam dengan makna memberi keamanan, yang mana-mana pun boleh atas pesan tengah-tengah ulama, tidak menjadi masalah. Di atas mulia-mulia Rasul minta rahmat dan salam itu, di atas mulia-mulia Rasul. Jadi Nabi kita Muhammad tu di atas mulia-mulia Rasul. Bila Nabi kita Muhammad tadi ialah semulia-mulia Rasul, sedangkan Rasul itu pun kita panggil makhluk yang paling mulia,
Maka apatah lagi lah Nabi kita Muhammad lebih mulia daripada semua makhluk-makhluk yang lain. Kita panggil sangat-sangat. Terus Rasul yang paling mulia itu makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad lebih afdal, lebih utama, lebih lagi lah nak bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang bukan Rasul, yang bukan Nabi. Sangat-sangat mulialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ni. Itulah. Itu sangat mulia. Sebab itulah kata Syekh Abdul Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, dia kata dia baca kitab 71 buah kitab. Dia dapati semua kitab tu Allah tidak memberikan akan semua manusia, atau bagi semua manusia semenjak daripada awal dunia sampai tamat dunia, daripada akal, nak bandingkan dengan akal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sebiji pasir daripada semua pasir-pasir dunia yang ada. Akal manusia daripada awal dunia sampai akhir dunia seperti sebiji pasir daripada seluruh pasir-pasir yang ada dalam dunia ini. Sebab Nabi Muhammad kita ialah seorang yang paling bijak nisbah manusia, yang paling bijak manusia nisbah akal, dan nisbah fikirannya. Tidak ada yang lebih bijak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ni. Atau nisbah kita panggil akal kita. Tak ada apa. Sebab tu mustahak kita kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah orang yang paling akal, yang paling bijak, yang kurnia. Tidak ada satu dunia macam biji pasir saja. Sebab itu mustahak kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamat kita daripada dunia sampai ke alam akhirat. Baiklah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga-moga Allah memberikan rahmat dan salamnya di atas keluarganya, keluarga Nabi kita Muhammad. Keluarga Nabi ini maklum, tiap-tiap orang yang beriman walaupun durhaka pada Allah subhanahu wa ta'ala, kullu mu'minin walau asiyan, tiap-tiap mukmin walaupun durhaka pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dipanggil keluarga Nabi di segi maqam doa. Sebab orang yang durhaka lebih berhajat untuk menerima doa tadi ni daripada orang lain. Adapun pada maqam puji, yang keluarga tu tiap-tiap mereka yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita panggil pada maqam doa. Kalau maqam zakat tu maklum, tiap, itulah keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu nama dia. Ini sebab tak boleh makan zakat. Sebab apa? Sebab zakat kita punya daki-daki harta, tak layak bagi titihan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan zakat tersebut. Wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in sekalian, dan sahabatnya, minta Allah berikan rahmat dan salam di atas semua sahabat-sahabatnya. Sahabat itu maklum, sahabat itu masuk dalam kata keluarga dah, tapi sebut juga sebagai nak menyatakan pentingnya, untuk menambah pentingnya tahap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bandingkan dengan orang-orang yang lain. Maqam sahabat yang paling tinggi daripada maqam-maqam yang lain. Zaman dulu bukan ada
darjah, nama apa, sebutan-sebutan orang-orang sufi tak sebut. Cuma sebut sahabat ke maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, ajma'in sekalian, minta rahmat dan salam tadi ke semua, atas keluarga, atas sahabat sekalian. Sahabat kita faham dah, tiap-tiap orang jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, selepas diutuskan Nabi menjadi Rasul, di tempat yang boleh berkenan-kenalan atas muka bumi, di atas permukaan bumi, walaupun tak nampak, dia panggil sahabat. Kalau jumpa dalam mimpi, tak nama sahabat. Dan beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam. Kalau tak mati Islam, sahabatnya putus. Sahabatnya mati. Kalau mati Islam, kekallah persahabatan tadi. Kalau mati tidak Islam, putus persahabatan tadi. Syaratnya mati dalam, nak kekal sahabat, syarat mati dalam Islam. Tak apalah, Nabi Isa sahabat Nabi, Nabi Khidir sahabat Nabi, Nabi Ilyas, itu semua sahabat Nabi. Para malaikat sahabat Nabi, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian dari musannif mulakan kitabnya dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah mungkin tuan guru kita baca dalam hati, tak tulis di sini. Adapun kemudian pada itu, yakni kemudian daripada musannif mulakan kitabnya dengan bismillah, alhamdulillah, rahmat dan salam atas keluarga, atas Nabi, atas keluarga, atas sahabat sekalian. Maka dengan kurniaan Allah, maka dengan pertolongan Allah. Allah mana? Allah yang maha kuasa, Allah yang amat kuasa. Dengan pertolongan Allah bergeraklah qalam hamba. Bergerak kita panggil, berjalanlah pen hamba. Bergerak tadi pada menulis terjemahan risalah Idahil Maqsud, pada menulis terjemahan, pada membalik bahasa risalah, membalik bahasa bagi risalah ataupun daripada risalah, bagi risalah ataupun daripada risalah, kitab yang kecil, risalah yang bernama Idahil Maqsud. Idahil Maqsud fi ma'na wahdatil wujud. Idahil Maqsud iaitulah kitab nama Idahil Maqsud fi ma'na wahdatil wujud, pada menyatakan akan makna, pada menyatakan, ini pada menjelaskan akan makna wahdatil wujud, keesaan Allah, keesaan ada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ataupun yang lain dianggap tidak ada, seperti ada bayang-bayang. Macam kita ada bayang tak kira, bayang tumpang bagi ada kita saja. Ada makhluk seperti ada bayang-bayang saja. Tapi kenduri seorang kita, tuan kena tanya kita mai berapa orang? Seorang, tak kata dua. Seorang kita tak kata dua, sebab bayang tak kira. Bayang tak kira. Ada kita seperti mana ada bayang tu, tapi ada majazi dia bagi. Tumpangan ada Allah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kitab Idahil Maqsud ini ta'lifil alim al-allamah Abdul Ghani An-Nabulsi. An-Nabulsi. Kitab Idahil Maqsud ni iaitulah karangan seorang yang sangat alim
Al-allamah lagi seorang yang alim. Al-allamah lagi yang sangat alim. Namanya Abdul Ghani An-Nabulusi. Boleh baca Al-Qalah, nak baca Abdu boleh, nak baca Abdi pun boleh. Abdul Ghani ataupun Abdul Ghani atau Abdul Ghani An-Nabulusi, yang dibangsakan kepada Nablusi. Nablusi itu satu Madinah dan negeri Palestin. Seorang pakih yang mazhab Imam Hanafi dalam negeri Damsyik, yang cenderungkan dirinya ke arah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tasawuf nama dia. Moga-moga dapat memahami. Ini doa daripada tubuh kita. Moga-moga bergerak tulisan qalam hamba pada menulis terjemahan ini. Moga-moga dapat bergerak menulis itu, mudah-mudahan dapat memahami oleh pelajar-pelajar dan saudara-saudara pada agama, saudara hamba dan saudara-saudara hamba, saudara pada agama, pelajar-pelajar dan saudara itu yang belum belajar bahasa Arab, dan hamba harapkan, kata dengan tubuh kita, dan hamba harapkan kepada saudara-saudara pada agama yang berilmu lah, saudara yang agama yang berilmu. Kata berilmu tak boleh juga. Kepada saudara-saudara yang seagama yang berilmu pengetahuan, hamba harapkan tolong membetulkan ni, agar tolong membetulkan terjemahan ini, sekiranya salah pada terjemahan hamba itu. Jadi kita pencakapan sifat tawadhu daripada tubuh kita, tawadhu, sedangkan tak silap pun. Kita yang silap. Jadi membetulkan itu dengan insaf, yakni dengan keadilan, tidak semata-mata membetulkan, tidak semata mengatakan silap, tak boleh. Dengan insaf, yakni dengan keadilan, tidak semata-mata mengatakan silap, mengatakan tak betul, tidak semata-mata. Sebab apa hamba harapkan hamba saudara hamba yang berpengetahuan tu tolong membetulkan, moga-moga berpanjangan manfaat, yakni manfaat faedah yang terjemahan ini. Bila betul, mudah-mudahan dapat berpanjangan manfaat kita, faedah terjemahan ini. Macam mana perubahan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih waladin salihin yad'u lah. Itu Nabi harapannya daripada tubuh kita macam tu. Sebab Nabi bersabda, bila mati anak Adam tadi ni, terputuslah segala amalannya, melainkan 3. Yang pertamanya sedekah yang ikhlas, yang keduanya ilmu yang Nabi gunakan dengan dia, yang ketiganya anak yang saleh, yang Islam, yang berdoakan baginya. Itu dia panggil, itulah nama dia harapan daripada tunggu kita. Mudah-mudahan berpanjangan terjemahannya ini. Kemudian kita sambung ke depan sikit.
Ini masuk daripada kata-kata kitab kata-kata Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang sangat murah. Dengan nama Allah, Allah mana? Iaitulah Allah, zat yang wajib ada, yang menjadikan segala alam ini. Dengan nama Allah, Allah mana? Iaitulah Allah zat al-wajibul wujud, yang wajib ada, al-khaliq lil alam, yang menjadikan seluruh alam ini. Ar-Rahman, Tuhan yang sangat murah. Yang sangat murah, makna kata Allah Al-Muhsin, yang buat baik, iaitu Al-Mun'im, yang memberi nikmat, bijaladin ni'am, dengan nikmat yang besar-besar. Seperti mana banyak-banyak macam-macam huraian, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat akal, nikmat pendengaran, penglihatan, cakapan, lidah, apa semua tu ada panggil nikmat yang bangsa yang besar, kita panggil. Ada ulama menghuraikan macam tu, tak apalah, lagu tu pun boleh. Ar-Rahim, lagi pula Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Pemurah dengan makna Tuhan memberi nikmat-nikmat yang kecil-kecil, nikmat cabang kita panggil. Seperti mana nikmat dapat yang pertama tadi, nikmat ada kita tu, tengah nikmat yang besar, nikmat ada, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang cabang-cabang ni itulah macam mana nikmat mendapat bertambah iman, bertambah kesihatan, bertambah rezeki, dan mendalami akal, tajam pikiran, dan dapat lihat, dapat kehalusan pendengaran dan penglihatan tu. Tengah daripada makna Ar-Rahim. Jadi dengan nama Allah Tuhan yang amat murah, yang bagi nikmat-nikmat yang besar-besar tadi ni, nikmat kecil-kecil tu, aku mulaikan susun kitab ini. Aku mula mengarang kitab ini, kata dengan Syekh Abdul Wahab An-Nablusi, Abdul Ghani An-Nablusi. Aku mula mengarang kitab ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah ini, dengan berkat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula karang tu iaitu dengan berkat atau minta pertolongan daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji-puji itu, segala puji-puji jadi pujian tadi ni bagi Allah, mustahak bagi Allah. Allah mana?
Allah yang disifatkan akan dia, akan Allah. Allah yang disifatkan akan Allah itu sifat dengan keesaan ada. Dia panggil dengan wahdatil wujud, dengan ketunggalan ada Allah semata-mata, ada yang hakiki, ada Allah semata-mata, ada yang tak kena jadi Allah semata-mata, ataupun ada yang lain tumpangan ada Allah. Sebab tu kita panggil keesaan Allah semata-mata dari segi hakikatnya. Tidak ada yang lain dengan sendiri-dirian, tidak. Semua tumpang Allah, tumpang dia ada kena oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keesaan ada itu di atas cara yang atas aturan yang mengetahuikan akan dia iaitulah yang mengetahuikan akan dia iaitu akan keesaan Allah itu, wahdatul wujud itu, oleh ahli muayyanah dan ahli syuhud. Ahli muayyanah itu adalah ahli lihatan, mata hatinya dengan mata zahir adalah sama pada pihak kenyataan terang ke mana? Memandangkan sesuatu, hati akan terpandang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok sesuatu, hatinya terpandang di atas kekuasaan Allah dan perbuatan Allah semata-mata. Itu dia panggil ahli muayyanah, ahli syuhud atau ahli musyahadah. Itu dia panggil begitu. Bukan tiada di atas tujuan yang rusak, bukanlah di atas keesaan Allah atau wahdatul wujud, di atas tujuan, di atas makna yang rusak, yang batil, yang salah. Di sisi ahli ilhad, ahli yang terpesong daripada ajaran yang sebenar. Mudah-mudahan ilhad, bukan ittihad. Di sisi ahli ilhad dengan makna terpesong daripada yang benar. Dan zandaqah, dan ahli zandaqah, ahli munafik, bukan daripada wujud, daripada pandangan ahli ilhad dan ahli zandaqah, daripada orang-orang yang munafik. Bukan. Dan ahli ingkar. Ahli ingkar iaitu ahli yang sepenuh keingkaran. Bukan daripada pandangan tersebut. Sebab jadi maksudnya pandangan wahdatul wujud ni kita panggil dua pahaman. Ada pahaman yang betul, ada pahaman yang tak betul. Saya dah hurai tu. Sebab apa kata puji-puji itu bagi Allah yang disifatkan dengan sifat keesaan di atas cara yang mengenal akan dia oleh ahli muayyanah ahli syuhud. Kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu, kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu, kerana ilat daripada kita puji-puji itu tertentu bagi Allah yang disifatkan dengan wahdatul wujud, keesaan Allah, keesaan ada Allah semata-mata. Sebab apa disifatkan keesaan Allah semata-mata? Kerana tiap-tiap sesuatu itu daripada pihak dirinya, diri itu tiap-tiap sesuatu tiada, kita panggil tak ada ma'dum semata-mata, tidak ada semata-mata. Tiap-tiap sesuatu daripada seluruh alam ini pihak dirinya, diri itu tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sesuatu itu tiap benda daripada seluruh alam ini tiada. Apa tiada? Kita panggil ma'dum, tidak ada semata-mata, tidak ada. Tu ada tu, ada tu nampak ada tumpangan,
dengan sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cerita ke depan. Dan hapusnya dan terhapus tiap-tiap sesuatu tidak ada dan terhapus ia apa tu, ia tiap-tiap sesuatu tidak ada. Itu kita kata duk nampak tu, nampak orangnya, nampak macam-macam tadi ni. Nampak dia buat, nampak dia berjalan, nampak dia makan, nampak semua. Nampak dia membaca. Dan sesungguhnya ia tiap-tiap sesuatu. Tiap sesuatu itu tiap-tiap alam ini dengan ada Allah. Tiap sesuatu dengan ada Allah, dengan ada Allah, yang dengan biijadillah, dengan mengada oleh Allah, dengan sebab kudratnya. Tiap sesuatu tu dengan ada Allah, yang dengan biijadillah, dengan mengada oleh Allah dan menjadi oleh Allah dengan sebab kudratnya. Mawujud ada tu selepas diadakan oleh Allah. Tak pandang di segi dirinya semata-mata, tak pandang di segi diadakan oleh Allah, tidak ada sekali-kali. Ada tu dengan sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Athaillah kata, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anaruhu zuhurul haq. Tu Syekh Athaillah kata, al-kaunu kulluhu zulmah, tiap-tiap alam itu kullu ma siwallah, kesemua zulmah kita panggil gelap. Apa makna gelap? Adamun mahdun, tidak ada semata-mata, tak ada. Wa innama ana lahu zuhul haq, hanya saja menerangi adanya, meneranginya dengan makna mengada akan dia itu, menerangi, menghilangkan akan gelap itu, tidak ada tadi. Zuhul haq ialah zahir Allah, dengan makna mengada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah mengada, mawada, kana Allah wala syai'a ma'ah. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wala syai'a ma'ah. Adalah Allah wala syai'a ma'ah, tidak sesuatu beserta dengan Allah. Pada hakikatnya tidak sesuatu serta dengan Allah, tak ada. Yang ada tu ada dengan diadakan oleh Allah, ada sendiri, tak ada. Kita panggil itu yang dikatakan wahatul wujud tadi ni. Dia pandang sesuatu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali, ada pandangan tu, ada pandangan yang betul, ada pandangan yang salah. Pandangan alim syuhud seperti mencermin yang bersih. Hati dia, hati orang-orang yang ahli muayyanah tu macam cermin yang bersih, cerah, yang mempunyai karan. Apabila ada sesuatu, dia akan menangkap penglihatannya itu, dia akan nampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara zauqiyah, dengan secara rasaan hati. Tengok, terpandang kekuasaan Allah. Lihat sesuatu, nampak keindahan perbuatan Allah, hati dia cerah, bersih. Macam mana besi berani tu, tangkap. Adapun hati orang lain tak ada karan. Macam mana? Macam tikus tengok besi, tak memberi kesan apa-apa. Macam mana orang tahu lada, tapi tak macam dengan orang makan lada. Dia tahu saja, tapi tak dapat merasai rasa lada lagu mana. Jauh beza dia. Atau nama dia perbezaan di antara orang-orang ahli syuhud, ahli muayyanah dengan orang-orang biasa, orang awam. Mereka lihat sesuatu, nampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pahaman orang-orang yang salah, pahaman ahli wahdatul wujud yang salah, lagu mana hak salah? Hak salah iaitulah orang-orang memahami
Iaitulah pahamannya ada dia, ada makhluk, ialah ada Allah. Dirinya diri Allah, zatnya itu zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah. Yang mana mereka membuat helah di atas gugur segala hukum-hukum syarak. Dia sampai pada Allah, tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, cuma sembahyang semata-mata niat. Itu nama pahaman yang salah. Pahaman yang salah kita panggil. Di mana faham tu? Faham tu dia kata dah kita daripada Allah, dia kata kita Allah, semuanya Allah. Contoh macam mana ayat laut, ombak daripada laut, Allah seperti mana laut, ombak seperti mana mak, seperti mana alam makhluk. Jadi ombak tu datang daripada laut. Tapi ulama sufi yang betul, ombak nama dia ombak, dia tak nama laut. Air nama dia air. Masing-masing kita panggil ombak nama dia ombak, laut nama laut lah. Cumanya tak berpisah di antara ombak daripada laut, datang ombak daripada air laut, tak pisah. Bukan makna bersatu, tidak. Bukan makna bersatu. Allah tu lain. Sebab apa? Ombak nama dia ombak lah, laut nama laut. Cumanya jadi ombak daripada laut, hubungan kait tak berpisah. Jadi makhluk daripada Allah, segala-gala daripada perbuatan Allah. Tapi Allah tetap Allah, baharu tetap baharu. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan qadim, kita bersifat dengan makhluk, dengan baharu. Mana boleh kita panggil, kita bila sampai tahap semua pandangan Allah, sampai gugur segala kewajipan-kewajipan dengan pemahaman yang salah. Padahal mana boleh bersatu, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia zat yang qadim, yang ada tak ada permulaan, sedangkan baharu ada permulaan, mana boleh bersatu. Sebab itulah Allah tu Allah, makhluk tu makhluk. Pada setinggi mana maqam pun tetap makhluk. Betul. Itu nama dia. Macam mana boleh gugur sampai tak kena sembahyang, tak nak puasa? Dia kata daripada Allah, dia kata mestilah ombak tu mesti pada laut. Kalau gitu ombak dengan laut sama, kata dia. Makhluk dengan Tuhan sama, mana boleh. Cuma di segi kait, di segi sangkutan, ikatan saja. Bukan kata benda yang sama, tidak. Mana boleh gugur. Sedangkan para nabi-nabi seutama makhluk tak gugur. Nabi kita sembahyang sampai wafat, dan nabi-nabi yang lain beribadah pada Allah sampai kembali pada Allah. Sebab itulah kata ulama, bila kamu lihat seorang berjalan di atas air, dia terbang di udara, sedangkan dia tidak tunaikan perintah-perintah Allah, tak berhenti pada benda-benda larangan Allah, itu nama dia orang fasik, bukan wali. Dia orang fasik, bukan wali. Sebab nama anggapan dia silap. Tidak. Bukan nama wali, nama orang fasik. Sebab meninggalkan perintah Allah. Kadang faham, terlajak kita sampai tak kena sembahyang, gugur kata dia. Padahal tak gugur. Cuma dengan makna gugur, dengan makna ringan menunaikan ibadah pada Allah, dia tak berat. Dia tak berat kita panggil. Nak baca guna ni. Masa singkatnya, tak apalah, baca sikit lagi. Baca lebih tajuk dia. Atau cerita sebagai kesimpulan dia. Dan salat dan salam dan rahmat dan salam. Rahmat macam tadi, musannif minta pada Allah semoga Allah memberikan akan rahmat dan kesejahteraannya
di atas penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka adalah oleh Allah. Nabi Muhammad yang membuka adalah oleh Allah dengan cahaya mengikutkan akan dia. Yang membuka oleh Allah dengan cahaya, dengan sebab cahaya mengikutkan akan dia, akan Nabi kita Muhammad itu. Membuka akan tiap-tiap pintu yang ditutupkan akan pintu. Pintu mana? Pintu musyahadah, pintu pandangan Allah, pintu muayanah kepada Allah, pandangan Allah tadi ni. Puji-puji atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka oleh Allah dengan sebab cahaya mengikutkan akan dia, akan Nabi kita Muhammad. Membuka tu akan tiap-tiap pintu, akan tiap-tiap pintu. Pintu mana? Pintu musyahadah, pintu pandangan hati kepada Allah yang ditutupkan akan dia, akan itu pintu ditutup, yang tutupkan akan dia, akan dia, itulah akan tiap-tiap pintu tadi. Yang tutupkan akan dia, iaitulah akan tiap-tiap pintu tadi ni. Allah akan buka dengan sebab ikut Nabi kita Muhammad, ikut pada perbuatannya, ikut pada perkataannya, ikut pada tingkah lakunya, bahawa dia akan dapat pembukaan, dapat pandangan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membuka bagi Allah tadi, membuka bagi Allah, bagi mereka-mereka, bagi siapa-siapa yang pernah memelihara ia, yang pernah maknanya yang sentiasa memelihara ia, menjaga ia, yang mereka tadi di atas segala hukum-hukum syarak, yang menjaga di atas segala hukum-hukum syarak. Dan menegakkan, yang menjagakan di atas hukum-hukum syarak. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegak. Dan menegaklah ia, mendirilah ia, yang mereka tadi, akan segala hudud, akan segala undang-undang, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil dia ada kaitan nak dapatkan kemanisan tadi, yang dikatakan pandangan muayanah ataupun pandangan hati pada Allah tadi ni, sebab mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ada lagu tu. Sebab tu kata apa? Kata ulama yang kita sedia maklum, fasyari'atun kal qishri wa tariqatun kal lubbi wa haqiqatun kad duhni. Syariat itu menunaikan perintah Allah tadi, buat apa yang suruh, tinggal apa yang tegak, itu seperti nak kulit sabut, setiap kabut. Wa tariqatun kal lubbi, tarekat seperti mana isinya. Wa haqiqatun kad duhni, hakikat mendapat kelazatan, kemanisan pandangan muayanah tadi ni seperti minyak. Seperti mana minyak, dia bermula daripada buat syarak, buat syariat, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang tegak,
dia akan mendapat sampai kepada tarekat, sampai dalam sikit, seperti mana isi nyok dia jaga, dia akan dapat satu tahap lagi, dia panggil tarekat, beribadah dengan cermat, atau dia panggil tarekat. Hakikat tu seperti mana minyak yang dapat daripada santan tu. Lambat nak sampai tadi ni, kena buang, jaga syarak dulu, baru dia akan dapat sampai kepada Allah. Man amila, Nabi kita bersabda, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal apa dia tahu, Allah akan pusatkan ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu tadilah ilmu mendapat pandangan hati, kerinduan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu lah nak sampailah, nak baca sikit dah. Lambat baca nak, macam laju tak boleh. Tu dan di atas keluarganya, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan salam di atas sekalian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dan di atas semua sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi macam tadi ni, dan yang mengikutkan akan dia, mengikut akan Nabi kita. Minta rahmat dan salam juga atas yang mengikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menulungkan akan dia, dia menyulungkan akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta rahmat dan salam juga atas yang menulung akan dia, dan segala bagai-bagainya, iaitu sebagai, dia kena kira bagai, iaitu segala pembantu-pembantunya, segala jamaah-jamaahnya yang terus melazimi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyempurnakan oleh mereka itu, keluarga, sahabat yang mengikut, segala bagai-bagainya, pembantu-pembantunya, jamaah-jamaahnya, yang menyempurnakan, yang melaksanakan, yang menjalankan oleh mereka itu dengan segala janjian Allah ketika di alam benih. Kita Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Segala sahabat-sahabat, pengikut semua menunai akan janjian yang berjanji di ketika alam benih dulu ni. Kita panjanglah alam benih tadi ni. Tak apalah, tengok masa dah, tak cukup masa dah. Sama ada janjian Allah dengan Allah atau janjian manusia, mereka tunai. Minta rahmat dan salam kepada segala yang pengikut, segala yang jamaah-jamaah Nabi tadi ni. Dan sejahtera, dan mudah-mudahan sejahtera ya Allah akan sebagai sejahtera akan siapa? Itulah akan Nabi kita, keluarga, sahabat-sahabat yang mengikut dan pembantu dan segala yang menulung Nabi tadi, akan sebagai sejahtera daripada bahaya dunia dan akhirat. Minta jauh daripada bahaya dunia dan akhirat hingga hari kiamat. Minta Allah lindungkan daripada bahaya dunia dan akhirat hingga ke hari kiamat. Minta lagu tu hingga hari pembalasan. Dunia minta selamat, akhirat minta selamat. Nak baca tak boleh lah sebab masa dah cukup. Lagu tu nak baca panjang tak boleh. Nampaknya sekadar sebagai mukadimah kitab ni, sebagai sikit-sikit baca
Itulah nampak kat dulu yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada diri sendiri. Ila Nabi Muhammad wa alihi washabihi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa likarami sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min al-afat. تقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهر بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من أخوات الحياة والبطن وعلى آله وصحبه كثيرا من رحمتك يا رب الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا رب الراحمين. اللهم أصلنا عاقبة بالأمور كلها وأجلنا في الدنيا وعلى الآخرة. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وزدنا بالتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.